Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Waalaikumsalam, doktor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekod dah kan? Dah, okey. Ya. Okey, semua dah masuk dah? Sekejap. Mak lama. Look ya.
Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, kita ni sajalah nak berjumpa kan. Dah lama tak nampak muka masing-masing. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Raka. Okey. Alhamdulillah. Simon. Dah siap belum? Ha? Simon. On the way. Okey, hari tu dah hantar kuis 1 dah hantar kan? Satu dah hantar, kuis 2 dah hantar. Tugaskan individu sepatutnya hantar pada 28 hari bulan 5, rasanya dah hantar dah kot. So tinggal tugasan berkumpulan lah. So, kita ada 18 orang. Okey. Apa yang kita nak discuss hari ini? Dengar Prof. Dengar. Ada idea? Tak dengar. Apa soalan tadi Prof? Okey, apa kita nak discuss pagi ni? Ada 1 jam. Oh. Ada masalah dekat assignment kumpulan? Entahlah. Apa dia? Setakat ni yang assignment kumpulan tu Prof. Kalau yang dekat yang kan kita kena buat dekat UKM ni kan? Ya. So far yang kita setakat yang kita Google ni jumpalah garis panduan yang UKM punya keselamatan apa semua tu. Cumanya dari segi fizikal maksudnya kita kena tengok tempat tu ke? Okey, ada berapa lama hari tu dekat fakulti dah? Dah berapa lama dalam fakulti? Dekat FSSK? Okey lah, dalam daripada bulan 9 tahun lepas lah. Berdasarkan apa yang kita tengok dari bulan 9 tu. Okay. Dari segi keselamatan. Contoh macam fire extinguisher tu kita nampak ada apa semua tu lah. Ya. Fire extinguisher satu. Yang kedua, susun atur dalam bilik kuliah. Keluar masuk, pintu masuk. Kalau ikut akta macam mana? So kalau ikut pelaksanaan di fakulti lah, kita tak payah pergi universiti secara besar tu. Dengan signage apa? Tapi kita tengok di fakulti apa yang signage, program. Ada tak fakulti bagi program keselamatan kepada pelajar-pelajar SSK? Bagaimana dengan pelaksanaan cleaner misalnya? Time dia cuci tandas, ada tak signage? Lantai licin. Bagaimana dengan pengurusan sampah? Benda-benda macam tu. Yang dah. Urusan monyet apa? Monyet. Monyet ni dah jadi isu besar lah dekat
Aduh, kami bertugas jadi frontliner dekat UKM. Okay. 40 orang setiap hari bertugas. Daripada PKP dulu, kita orang buat penggiliran. Jawatan Kuasa Keselamatan Fakulti bertugas. So dia macam kalau you tengok macam ni lah, nampak tak? Tak nampak kan? Kurang. Kecil-kecil. Okey. Nampak tak? Boleh lah. Samar. Lima orang. Tapi okay, kita ada yang ambil suhu badan, Oh, okey. isi borang, pakai bakok untuk masuk fakulti. Pagi okey, staff kita datang ikut giliran. Tapi bila sampai tengah hari, dikala monyet kita lapar, monyet yang penuh dekat lorong. Lorong depan bilik kuliah kita kat bawah tu kan. Aha. No, dia dah sampai tahap bergaduh dah. Wow. So, makanan tak ada. Bila pelajar dah masuk, Sampah kosong. Tak ada mood sampah lah. kosong. Pelajar tak datang bawa makanan, so dia dah tak ada tempat makan, dia bergaduh kat situ. Jadi kita punya frontliner ni dia takut. Sampai frontliner beli pistol mainan tu, nak mengawal diri dia. Kalau tak, dia pula kena serang dengan monyet. Wow. Kan? Maksudnya berkaitan. Ya, berkaitan. Tapi macam yang Prof cakap tadi tu, Cuma kan kita, kalau kita tak ada gambar tak apalah. Dengan sokongan bertulis. tak ada Maksudnya gambar, kita based on pemerhatian je lah. ya pemerhatian je lah. Pemerhatian Nak visual buat saja lah macam kan. mana? Ya. Kalau nak buat macam mana, kecuali you nak masuk. Dah masuk boleh? You nak masuk, yang nak masuk saya forwardkan. Sekejap saya memo. Pelajar mengambil barang dalam kolej. Okay. Tapi ramai juga pelajar masa yang berjaya masuk dalam UKM. Sudut. Okay. Masuk aman tak kelas. Apa dia? Saya dapat je masuk pada group. Dapat masuk tak? Dapat, hari tu saya try dapat. Kan? Tapi dia tanya tujuan lah. Okay. Saya rasa kan, you try masuk, mana yang duduk datang dekat. Lepas tu masuk dekat fakulti. Fakulti tu ada tiga session tau. 3 session yang kena lapor diri. Ambil suhu badan, lepas tu scan barcode. Depan pejabat dekan tu lah, you masuk situ, and then bila you dah ambil gambar ke apa, you balik lah. Kalau diorang tanya buat apa, kata kita nak buat ambil gambar untuk assignment group Dr. Kadir. So tak apa, yang jaga frontliner tu semua staff aku yang pengurusi jawatan kuasa keselamatan fakulti. Okay. Tapi try masuk kat depan. Rasanya kalau datang pagi, time jam kat traffic light tu, pagat selalunya tak tahan. Okay. Sebab dia dah jam kat depan. Kalau dia tahan satu-satu, traffic light tu dah kacau. Harap tak ada perubahan lah. Tapi kalau tak dapat masuk juga, so saya dah email, dah forward. Apa tu? Memo keliling masuk ke kampus mengambil barang. Tapi Dia dapat saya tak rasa dalam tapi Prof, saya rasa boleh je masuk UKM tu sebenarnya.
Ya, betul. Tanpa masalah. Betul. Masuk je. Kalau tak dapat dia tahan pun parking kat dalam berhenti tepi tu isi borang kat depan. Masuk je. Kalau saya suka time sekarang ni kita ni kuliah dekat dalam. Sebab grup kita tak besar, 20 orang. Kita boleh buat dalam bilik kuliah yang besar dalam jarak yang dibenarkan lah. Yes. Tak bolehlah pakai bilik kuliah sekarang. Okey, tak ada masalah. Alright. Boleh try. Yang duduk Putrajaya tu pagi-pagi datanglah kejap. Kan? Tengah hari ni lah saya try. Okey Man, saya Boleh gambar. je. Boleh. Nanti saya try masuk dulu. Tengok dulu macam mana. On. Kita join. Tengah hari ni Okay. boleh. Boleh, tak ada masalah. Ramai je orang masuk. Ramai pergi danau. Kalau macam nak jawab puasa kat website ada letak jawapan puasa keselamatan kan. Kalau dia orang meninggal tu ikut peraturan. Aku punya ayam ni, bunyi ayam. Ada bunyi ayam. Sampai Sharon punya suara tak dengar lah. Siapa belayam? Aiman. Okay, Sharon, apa dia? Tak. Kalau nak dekat website saya masih Google dulu itu terjumpa jawatan kuasa keselamatan KM kan. Lepas tu dia ada laporan kepada ikut fakulti semua college tu kan. Sekarang kita ambil fakulti. Ya. Kalau nak tahu dia punya detail kan, meeting dia ikut yang macam dalam peta ke apa semua tu tak dapat kita. Tu lebih clean lah. Sorry, tak clear. Chat. Chat. Pakai chat. Tulis dekat chat Sharon. Putus-putus lah. Ha.
Okay, clear. Okay. Adi dah boleh bercakap dah, Adi? Kita tak dengar lagi. Saya syarat. Yang lain mana lain? Yang lain ada tapi tak keluar video. Malu-malu. Tak, mungkin Google Meet dia boleh tampung 9 orang je. 16. 16. 16 Tak, orang. bukan. Untuk video ni tak tahu kenapa. Untuk view screen tu kan? Ha, Yalah. Video tu screen tu 16 orang je. Dekat handphone nampak ada ramai kat tepi ni. Oh, ada tak lagi ikut. kat bawah. Kalau ikut ni ada dah 22 orang lah di partisipan ni. Ya, kalau participant ada tapi video tu Muka tak nampak. tak apalah. Yang penting kita ada. Sebab saya memang tak selesa lah bagi kuliah dalam ni. Yalah bro. Nak borak pun susah bro. Saya jadi bukan kader yang sebenar. Hilang seni saya nak menconteng. Nak membawang Saya naik plan. Nak membawang Apa dia? Nak membawang pun susah. Ya. Jadi memang online ni just untuk kita discuss. Untuk kalau nak buat arahan boleh lah. Tapi untuk bagi saya dia jadi tak ni lagi. Okey, ada apa-apa ni? Tak ada. Untuk tangan assignment. So pastikan hantar assignment siapkan assignment. Kalau tak macam mana saya nak bagi markah. Hari tu tamat bos bro. Yang judi tu tamat dah. Ada ya. Untuk tugasan individu semua dah hantar kan? Dah. Untuk tugasan kumpulan hari tu saya dah tugasan kumpulan Hari ni ada kelas ke? 22 Oh ya ke? Dia tak ada dia dekat rumah. Dia pergi rumah. Yusri dah tutup mic. Dia tak tutup Isi phone dalam ni. fungsi kira kan. Dia pula memang bagi tahu.
Dia tak ada kat rumah lah. Bahaya betul. Viral satu fakulti. Dah viral lah cepet. Kau jangan. Baju tu jangan angkat. Jangan kantoi pakai kain. Ke pakai towel. Lagi rosak. Prof, kita memang tak ada kelas dekat Ya. sekarang ni. Macam sekolah kan dah buka SPM. UKM tak ada yang buka ke? Itu saya kata. Ikut arahan belum. Oh, untuk sekolah je Saya, lah. kalau saya memang saya rasa saya nak buka. Tapi berdasarkan kapasiti. Kalau student 60 orang, maknanya seminggu hanya kuliah sekali sebenarnya rotate. Dewan kuliah 100 orang, bolehlah duduk 60 orang kita buat penjarakan sosial. Tak bolehlah kita nak macam hari tu kelas kita kan, kita kelas tu dah tak boleh pakai langsung. Kena Buat cari terpadam kelas lah, Prof. besar. Kata Padang, Padang. janganlah macam tu. Kan tak selamat. Dia kena kawasan terbuka. So sekarang kira sampai bulan 12 tu lah yang surat yang UKM tu. Sehingga diberitahu kelak. Setakat hari ni memang sampai bulan 12. Sehingga ada maklumat-maklumat yang awal ataupun yang boleh datang. Sekarang ni yang dibenarkan masuk hanyalah pelajar PhD dan pelajar master research yang menggunakan makmal. Kalau you buat thesis guna makmal, sekarang boleh masuk. Kalau tak boleh masuk. Tapi untuk masuk jalan-jalan tu, nak pergi buat assignment saya tu, boleh je. Prof, nak tanya lah. Yap. Kan ada baca setengah artikel lah pasal ORCH. Kebanyakan yang saya baca tu, dia punya cerita tu semua lebih kurang macam tahap bagaimana bekerja dengan majikan tu guna aplikasi ORCH dalam company lah. Okay. Jadi kalau misal kata, contohlah kalau kita buat tesis dalam ORCH juga kan, dia akan berkisar pasal tahap kepatuhan tu ke ataupun ada yang lain lagi selain daripada tu lah? Banyak. Sebab dia Banyak. Sebab dia benda fizikal kan? Tak seperti itu. Sebenarnya banyak. Sebab ORCH ni dia besar. Okay. Vibration misalnya. ORCH confined space. ORCH macam sekarang kan kita punya sistem COVID. Elakkan confined space tu. Ruang terkurung kan. Salah satu tu. So boleh buat kajian pasal itu. Sebab macam saya punya research PhD, dia bukan cerita pasal tahap. Untuk PhD my student yang baru ni dapat tesis cemerlang. Dia seorang cerita tentang safety climate. Budaya iklim keselamatan di MRT. Di MRT. Seorang lagi dia buat tentang human factor incident. Juga di MRT tapi dalam construction site lah. So dia bukan soal tahap je, tahap kepatuhan kepada perundangan, tahap kepatuhan kepada program. Itu memang biasa. Tapi kalau nak buat benda-benda lain pun boleh. Ada seorang my PhD buat apa? Risk tercucuk jarum di hospital Sungai Buloh.
Maksudnya dia boleh pergi spesifik lagi dia punya tajuk. Ya, Okey. sangat boleh. Yang you baca tu yang biasa, yang memang dah orang Banyak dah ramai orang buat. Ya. Lepas tu bila buat PhD bawah saya tu, saya tak ada dah buat macam tu. Awal-awal dulu ya, pelaksanaan sistem pengurusan dalam ni. Semua orang tak buat. Tapi bila dah ramai PhD student ni, macam baru ni, ada seorang PhD, HLP dari custom. So, saya minta dia buat tahu, buat commitment of training, OSH training. So dia dah lain. So seorang lagi pensyarah politeknik. Saya minta dia buat OSH kompetensi. Di kalangan pensyarah makmal politeknik. Seorang lagi DOSH Terengganu. Dia buat dia mau kepada engineering, transfer minyak daripada terminal. So dia nak tengok risk pula, risk transfer minyak tu, apa yang boleh kena dekat pekerja. Okey. So sebenarnya dia banyak yang seorang pegawai bomba, pengarah bomba Putrajaya, dia buat lagi senang, pengiraan risiko sendiri di kalangan pegawai bomba di tempat kejadian. Calculation risk. So tapi oleh sebab maksudnya itu dia bukan more. Tapi bila macam dia buat teori sendiri macam pegawai bomba tadi tu, dia akan implement balik yang macam akta, macam note report apa semua tu lah. Iyalah. So dia berpegang kepada satu, dia akan berpegang kepada satu teori risk. Okey. Mana satu teori yang sesuai dalam dia punya kajian. Macam kompetensi. Mesti ada teori tentang kompetensi. Baru tapi macam mana kaitan dia dengan OSH tu? Itu yang you kena kaji. Yes. Okey. Sebab baru ni pun ada baca satu minum. Baru ni ada baca pasal satu tu, stakeholder theory. Okey. Macam mana dia kaitkan dengan OSH, stakeholder yang melaksanakan OSH. Jadi dia itulah. Okey, right. Dia stakeholder theory ni dia muncul sebenarnya daripada satu teori besar. Teori yang awal-awal dulu. Dia ada dua. Satu behavioral theory, satu organization theory. So dari organization theory ni dia keluar yang stakeholder theory tu. So semua boleh pakai. Kita buat research ni, yalah mungkin nanti you nak buat PhD kan. Kita buat research bukan kita pegang teori dulu, bukan. Orang selalu silap. Itu dia macam mana nak cari teori ni, teori apa, tak jumpa ni. Sepatutnya kita kena cari scope research kita dulu, apa nak buat. Kita nak tahu yang itu, apa nak buat. Aku nak buat pasal OSH. OSH besar sangat. Dalam OSH tu apa bidang dia. Kita cari satu lah sampai jumpa yang betul fokus. Kita nak buat tentang latihan. Contoh latihan OSH. Daripada latihan OSH tu baru kita cari teori tentang training. Latihan. Macam mana kalau kita dapat teori tu, macam mana dengan latihan, betul tak teori itu ada training, kita punya kompetensi meningkat. Ada teori, kita punya knowledge meningkat. Ada teori latihan, kita punya experience meningkat.
So dari situ baru kita kembangkan teori tu berdasarkan kita punya scope research tu. Okey. Jangan pening cari teori dulu. Betul. Ramai orang sangkut kat situ. Dia sebab dia nak teori dulu. Itulah. Okey. Terima kasih, Prof. Okey. Prof. Yap. Assalamualaikum, Prof. Prof nak tanya, kalau macam kita OSH di pejabat-pejabat kerajaan ni kan, kalau pejabat kerajaan yang kita label, kalau kita duduk dalam insurans line, dia duduk level 3 lah sebab dia bahagian pentadbir kan. Bahagian pentadbir bukan underground lah kalau di Putrajaya. Banyak yang pentadbir yang dalam office lah. Okey. Jadi kalau kita buat kajian di ofis-ofis Putrajaya, kita ambil sampel macam 10 jabatan atau 5 jabatan. Kita ulas mengenai macam mana dia orang punya susun atur office untuk kalau berlaku emergency apa semua. Lepas tu kita berkaitan dengan OSH dalam penjarakan sosial COVID ni. Macam mana, Prof? Okey, pasal COVID ni susah sebab akan ada orang tanya you satu soalan yang you tak tahu jawab. Yang saya nampak sekarang adalah betul ke housekeeping mempengaruhi merebakkan COVID di kalangan staff di Putrajaya? Macam mana nak gaji? Betul ke housekeeping? Housekeeping, apa yang you cerita tadi, housekeeping lah, susun atur dalam pejabat, jangan halang pejabat mempengaruhi COVID. Okay. Yang paling yang susah adalah nak cari sampel yang betul-betul pernah kena COVID dan sembuh. Di jabatan pernah kena sembuh kan? Tak dengar lah kan? Maksudnya kita nak cerita pengalaman orang di jabatan 5 jabatan contoh yang kita ambil tu, siapa yang pernah kena dan siapa yang dah sembuh. Boleh dapat ke? Maksudnya macam tu nak cari tu. Susah nak cari tu. Ya. Putrajaya pun 90 je. Kau nak interview pun kena pakai dia sembuh. Ya. Kau berani tak pergi jumpa dia? Bersalam-salaman. Raya tu. Ya mudah macam ni Maksudnya untuk buat tesis di peringkat master ni, macam sekarang yang you buat ni, tesis hanya berapa kredit? 6 12 kredit. Okay. 12 ke 6? 12 kan? 12 kan? 12 kan? Okey. Yang pertama kali tak perlulah 12 tak perlulah kita nak buat yang susah. Maksud susah ni bukanlah saya suruh buat yang sangat senang, bukan. Buat tesis ni ada dia punya tahap. Kalau 12 kredit tu macam mana? Okey. Terus yang dalam kepala kita nak fikir adalah, boleh tak aku dapatkan responden ni? Itu sebab kita dalam research, dalam tesis kita ada dua satu kerja makmal. Kerja makmal okey, kita tak payah jumpa orang. Kita buat kualiti air, pergi ambil air kat pantai, bawa balik makmal, test. Kita ambil tanah. Nak tengok lapisan tanah, struktur tanah, kesesuaian asid apa semua, ambil masuk dalam lab, test.
Itu tak payah jumpa orang, tak payah melibatkan tingkah laku kepelbagaian. Yang you nak kena jumpa orang ni. Walaupun kita pakai kuantitatif atau kualitatif, bendanya sama, jumpa orang. Kalau you dah bekerja, saya punya advice, kenapa you tak buat dekat you punya kaki tangan sendiri, tak start kat jawatan? Data you control. Let's say lah, you kerja dekat Kementerian Pembangunan Sumber Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita. Ada kan? Ada. APWKM. Apa yang you nak kaji kat situ? Yang berkaitan tentang environmental issue, quality of life. Kan? You boleh kaji, you boleh kaji indeks kualiti hidup di dalam kalangan penjawat awam di KPLW Putrajaya misalnya. So you control you punya responden. You dah lah grade 52. Kan? Maksudnya Amin. Dari JPM bukan KPW. Aduh, bau jusasi, Ya. Jusasi di situ. Asli pengarah wanita tu. Terus minum air. Cik Lee terus tuang air. Teman kelas minum air tu. Maksudnya responden dalam kalangan kita dan dalam kawalan kita. Kalau kita buat kuantitatif, dalam kuantitatif kata kita nak 117 orang responden. Takkan tak ada 117 responden dekat kementerian tu. Halo aja dorang ni. Kalau pasal COVID tadi, payah dah lah you nak buat 5 building. Kementerian yang berbeza-beza. Lepas tu pula you nak pergi jumpa orang tu. Susah. Dia pun tak confident. Aku ni nak jumpa orang, aku bagi orang penyakit ni sekarang. Sebab ada keberangkalian yang sembuh tu dapat balik. So macam tu lah dia. Kalau you ada kelebihan, you are pegawai, so why not you buat dalam kalangan tu. Macam saya punya student dari DOSH, dia buat terus penglibatan pegawai DOSH dalam program OSH. Dia punya problem statement senang. Orang beranggapan, orang luar beranggapan pegawai DOSH ni hebat dalam OSH. So dia nak kaji betul ke? Sebab kita tak kadang-kadang orang yang implement tu dia tak implement pun. So ada seorang saya punya student sekarang dah graduasi dah. 4 tahun lepas buat master di Kementerian Pertanian dia buat. Dia buat safety climate Kementerian Pertanian di Putrajaya. Dia mudah. Bukan mudah buat tesis, bukan. Mudah dapat responden. Tesis, menulis tesis, cara dapat data pun semua sama. Tapi compare dengan yang kawan-kawan kita, adik-adik Cik Lee semua yang dari fresh tu masuk buat master, dia dah pening. Macam mana nak dapat responden? Jadi yang you yang dah kerja ni dah tak pening. Di kementerian di MOSPI ambil isu tentang environment di JPM impact
pelaksanaan kajian OKAM kepada pembangunan di bawah kementerian. Ada satu. So nak cari responden senang. Pegang satu kementerian, yang pegang pembangunan, bagi terus. Kalau kajian macam tu tak payah kita nak pakai kuantitatif. Sebab kita nak tengok impact kajian OKAM, kita pakai kualitatif. Dekat JPM, kita masuk unit kajian sosial dia, kita interview bos-bos kat situ 3 orang, pergi kementerian, interview KSU, interview SUB, bagian pembangunan dah selesai, dapat 7 responden. Kualitatif. Selesai. Satu research. Okay, ada soalan lain? Terima kasih Prof. Okay, jangan yang pening-pening. Kalau nak Jangan yang macam yang label pelik-pelik nak yang pelik-pelik boleh habis masa ni buat PhD. Okay. Azan boleh tu, Azan boleh dia. Umur muda lagi ni doktor. Betul. Memang boleh ke Tak apa doktor, nanti saya pergi bawa Osh yang ada susu galuh ke PhD. Boleh buat bawah doktor 2 kali. Siapa yang kena buat thesis semester ni? Yang belum ada penyelia. Semester Adik-adik semester ni tak ada lagi doktor. Kita kena hantar ke Dr. Azlan tu proposal. Okay. Saya memang semester ni tak terima lagi. Kalau nak bagi tahu awal-awal. Pension dulu, PhD tak siap. Kononnya ada yang nak start thesis sem 2. Pension. Tapi yang dapat HLP tu selamat cuti lah, buat 2 tahun. Panjang-panjang sikit. Panjang. Tengok bawah saya seorang tu. Siapa nama dia? SPR. You punya senior 1 tahun. Dia memang belakang 4 semester. Hafizam ke? Hafizam. Yes. Scholarship dapat 4 semester, belakang 4 semester. Cuti belajar. Cuti belajar, bukan cuti dari belajar. Cuti dulu baru belajar doktor. Jangan cuti dari belajar. Confirm tak belajar. Tak habis. Okey lah. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa nanti kita set time hari lain lagi. Katanya ini dah last takut. Okey, minggu jangan lupa buka UKM Folio. Okay. On. Kalau mak UKM Folio tak main. Buka. Sebab nak buat laporan. Lupa. Doktor, saya nak tanya doktor. Okey. Yang doktor cakap itu hari masuk meeting tu, ada doktor buat laporan masuk dalam meeting yang minggu lepas ke? Ya. Itu ada upload dalam ni tak? Meeting yang mana Meeting OS last week ke? Ataupun 1 week before? Last week? Dan sebelum raya. 2 minggu sudah. Dalam bulan puasa baru ni. Oh, yang kita jumpa tu. Yang doktor lapor dalam meeting katanya. Laporan. Yang mana Dah lama dah tua ni, 3 bulan PKP. Saya pergi office, saya dah tak tahu apa mana barang semua simpan. Habis tiket yang pergi Liverpool tu dia dapat tukar ke, Prof? Itu pun pening. Sayang. Bela tak ada simpan. Aduh, sepatutnya pergi masa lawan Arsenal dulu kan. Lepas tu ada satu member dah habis duit 20,000. Dapat refund separuh je. Dapat return separuh. Yang separuh tiket je lah. Dapat cashback 10k. Satu member ni nasib baik agent okey.
Agent tu refund semua. Wah, Ah. 20,000. So saya pun garu kepala jugalah. Tak apalah, nanti WhatsApp ingatkan sebab ni nak dah tak ingat ni mana satu meeting. 20.5 Doktor. Prof, baik. 20 Mei. Prof, baik. Duit tu Prof belanja kita makan, Prof. Sebenarnya raya ni. Boleh. Padahal 20 orang. orang. Apa dah sangat Kan. ni? 20 kali Sangat. 20 kali 100. Oh, duit Kau tu. bawa, bagilah tip juta-juta. kau bawa kolak, bawa datang rumahku, makan. Okey, tak apalah, nanti dalam WhatsApp tu ingatkan mana satu kalau ada sesi program. Okey. Alright. Okey, thank you. Saya ada satu kelas lagi ni. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih. Terima kasih. Mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,